بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي نوينا تعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang merezekikan kita untuk solat berjemaah di surau dan duduk di dalam majlis ilmu. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat iman dan nikmat Islam yang Allah kurniakan kepada kita. Mudah-mudahan dengan nikmat-nikmat tersebut menambahkan lagi kecintaan kita kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita hari ini kita sambung lagi bacaan kitab Khulasah Nurul Yakin pada muka surat 2 sikit lagi. Pada muka surat 2. Tengok dalam dalam pada hadis Abi Hurairah. Sehingga kata pengarang rahimahullahu ta'ala Ja'a bid-dini islami alladhi la yakbarullahu yawmal qiyamati dinan ghairah. Baginda membawa agama Islam. Siapa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladzi la yakbarullahu yaumal qiyamah, di hari akhirat esok-esok, di hari pembalasan pada akan datang, dinan ghairah, Allah tidak akan menerima sesekali agama lain selain daripada agama Islam. Selain daripada agama Islam, Allah Ta'ala tidak terima. Jadi kita ni, agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita adalah agama yang sejahtera, agama yang selamat. Selamat sejahtera ni di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau tengok pada rukun agama, rukun agama. Mendapa benda kena ada dalam agama kita ni? Yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada tiga. Yang pertama iman, yang kedua Islam, yang ketiga ihsan ataupun akhlak ataupun tasawuf. Tiga ni kalau tak ada dalam agama, di dalam agama tu tak ada salah satu daripada tiga ni, ada panggil agama. Tidak dipanggil agama. Jadi rukun dalam agama kita ni kena ada bab iman. Kenapa bab iman? Membenarkan dengan hati. Membenarkan dengan hati. Ilmu dalam perbahasan bab iman ni ilmu apa? Ilmu aqaid, ilmu akidah, ilmu tauhid, ilmu kalam, ilmu kepercayaan. Tu. Ilmu nak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua tadi, rukun agama yang kedua adalah Islam. Islam apa? Islam ni menjunjung perintah. Siapa dia menjunjung perintah? Kita menjunjung perintah Allah dan
Perintah tu dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disabarkan kepada kita. Waktu anak we mudah faham. We mudah secara rekahnya. Dan ilmu di dalam agama Islam ni adalah berkaitan dengan ilmu fiqh, ilmu fiqh. Dalam ilmu fiqh tu terbahagi kepada beberapa bahagian. Yang iaitu ibadat. Lepas pada tu muamalat, lepas tu munakahat, lepas tu jinayah. Dan terbahagi juga di dalam bahagian dalam bab Islam tu terbahagi beberapa rukun. Beberapa rukun. Yang kita duk ngaji rukun Islam tu. Dan dalam bab syariat ni, contoh kalau bab ibadat kita ngaji bab apa? Bab sembahyang, bab puasa, bab zakat, bab haji. Tu ibadat. Kalau dalam bab muamalat, kita mengurusan kita dengan orang lain, jual beli, riba, pinjam, hutang, wakalah, upah, berkebun, berkebun tu termasuk dalam bab syariat tu. Sewa, menyewa, tu masuk. Dah muamalat kena wajib dak wajib belajar bagi mereka yang duduk dalam bidang dia. Kalau bidang negeri dia negeri, kena ngaji tahu bab muamalat. Kalau ibadat wajib dah kedah. Kita ada orang dak sembahyang, dak diwajibkan sembahyang. Dak, kecuali dia gila. Kecuali dia tak ada akal. Jadi tu bab muamalat. Dan kalau dalam Islam ni juga, dalam bab syariat ni juga, bab munakahat. Dalam bab munakahat termasuk dalam perkahwinan, hak talak, belaka tu bab munakahat. Dan yang keempat jinayah. Jinayah ni termasuk dalam bab qadi, bab hukum hudud, hukum ta'zir, apa semua, curi, judi, arak, kisah. Tu kalau kata pemimpin, bab pemimpin kena tahu bab ni, bab jinayah. Dalam bab jinayah pemimpin kena tahu. Hukum hudud, ta'zir, guna, curi, judi, kena tahu lah. Biasanya jinayah ni kalau bukan kata tak kena pada orang awam macam kita ni, tak. Tapi keutamaan bagi pemimpin, sebab dia banyak nak kena tahu, nak handle masyarakat macam-macam mari, macam-macam perangai. Gitulah. Dan pak tadi tu B, wajib, harus, lepas tu makruh, sunat, dan selagi sudah. Bukan hukum taklifi, hak 5. Wajib, haram, sunat, harus, makruh. 5 tu. Jangan ada ingat kena godang lagi di tok guru bekah. Jadi 5 tu. Dan agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga termasuk dalam akhlak, tasawuf, ihsan. Ihsan. Itu 3 rukun agama dan bentuk yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi agama ni lah Allah Taala tidak akan menerima agama selain daripada agama Islam. Sebab apa nak kena tahu? Sebab apa nak kena Allah Taala? Kata Imam Ghazali, la tahsihul ibadah illa bi ma'rifatillah. Tak sah sesuatu ibadat tu kecuali dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tu pesan dah Imam Ghazali, pesan dah. Tengok kitab dia kata dalam tu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inna mathali wa mathalal anbiya'i min qabli kamathali rajulin
bana baitan fa ahsanahu wa ajmalahu illa mawdi'a labinatin. Tu labinatin min zawiyatin min zawayahu faja'ala an-nasu yatufuna hawla hadzal baiti wa yaquluna ma ahsana hadzal bait laula hadhihi labinah fa ana labinatu wa ana khatamul anbiya. Muttafaqun alaih. Tengok hadis yang daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi SAW bersabda, sesungguhnya perumpamaan aku dan perumpamaan nabi-nabi sebelumku adalah seperti perumpamaan seorang lelaki yang membina sebuah rumah. Rumah itu dia bina dengan kemas dan cantik, tetapi ada satu bata yang dia tidak meletaknya di satu penjuru rumah. Labinah tu bata. Labinah. Betul tak baris tu? Labinah. Jangan baca laban. Labang tu susu. Susu. Kalau dalam bab jenazah ada labinah dia sebut. Dalam kitab Arab dia sebut labinah. Letak labinah di pipi, di sebelah pipi kanan mayat. Labinah ni macam ke batu-batu tanah. Kalau kita ni tak ada batu-batu ataupun tak ada tanah seluk kerah tu, biasa digepar tok bawah pipi jenazah. Itu perkataan labinah. Jadi ni perumpamaan, perumpamaan nabi-nabi ni, perumpamaan nabi-nabi sebelumku seperti perumpamaan seorang lelaki yang membina sebuah rumah. Rumah tu dia bina dengan kemah dan cantik. Tetapi ada satu bata yang dia tidak meletaknya di satu penjuru rumah. Maka orang ramai mengelilingi rumah itu. Mereka berkata, alangkah cantiknya rumah ini, cuma kekurangan satu bata lagi. Tu nak puji tu. Maka siapa dia hok bata tu? Maka akulah bata terakhir itu, iaitu akulah penutup sekalian nabi. Maknanya umpama ni, hadis ni nak menceritakan perumpamaan. Kalau kata sebuah rumah, nak buat rumah tu banyak bata dan banyak nabi-nabi yang menyempurnakan sebuah rumah tu ada sebata. Ni nabi gitu. Nabi kita ni, Nabi Muhammad SAW penutup bagi sekalian nabi. Lepas pada Nabi Muhammad SAW, mari ngaku kahar, mari ngaku saling, mari ngaku nabi belaka. Tu dak. Tidak. Penutup dah. Tu penutup dah. Khataman Nabi. Dan tengok nombor 2 tu. Itu nombor 2. Kalau saya kata baca tengok dalam tu, tengok bermakna tengok bawah. Bawah. Kalau kita sebut dalam, bawah bawah pada garisan. Bawah pada garisan. Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Imran ayat yang ke-85, wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Maksudnya, sesiapa yang mencari selain daripada agama Islam sebagai agama, maka tidak akan diterima. Tidak akan diterima. Cari agama selain daripada agama Islam, ikutlah agama apa pun, dan dia di akhirat nanti termasuk dalam golongan orang-orang yang rugi. Termasuk dalam kalangan golongan orang-orang yang rugi. Kita tengok sini di golongan orang-orang yang rugi. Rugi kita ni bukannya kita jual barang 5 ya, kita jual beli barang 5 ya modal, jual barang 4 ya ataupun 3 ya. Bukan rugi gitu. Hak ni rugi duduk dalam neraka selama-lamanya. Kadang kita tengok perkataan rugi tu kita letak pada perniagaan. Ada rasa ni. Modal 5 ya ke jual barang 2 ya. Rugi 3 ya. Tak gitu. Hak ni rugi, hak ni golongan masuk golongan orang yang rugi ni duduk dalam neraka selama-lamanya. Dan sebab apa? Sebab tak Islam. Sebab tak Islam, tidak mengimani
Allah sebagai Rabb. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi. Tu rugi tu. Orang-orang yang rugi. Kalau kita nampak sebut orang-orang yang rugi tu, rugi nega. Nanti rendah enggak nilai rugi kita. Nampak nilai golongan orang yang rugi ni, rugi di sisi Allah SWT. Kalau rugi di sisi kita ber 3 ya. Beli modal barang 50 ya, jual 10 ya, rugi 40 ya. Ada. Ni rugi yang amat rugi. Sebab rugi kat dunia ni, rugi kat akhirat. Rugi kat akhirat. Tengok atas dia kata, wa huwa min nasali sadatin Quraisyin. Baginda berasal. Siapa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berasal daripada keturunan pembesar Quraisy. Dan Quraisy asyrafu qabilatin fi Makkahil Mukarramah. Quraisy ni merupakan kabilah yang paling mulia di Mekah. Paling mulia di Mekah. Tengok nombor 1 dalam dia kata. Quraisy adalah gelaran kepada moyang Nabi yang bernama Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah. Nasab dia yang sampai kepada Fihr ni akan disebut Quraisy. Dan nasab yang selepasnya itu tidak disebut Quraisy. Bahkan disebut sebagai kaum Kinanah atau kaum Kinani. Ni ada sebab dia ni, saya dah ingat. Kena cari mula. Ada sebab dia, sebab apa disebut gini. Nanti tolong beringat semula untuk minggu depan ke, kita cari semula. Sebab masa ngaji dengan Ustaz Ali sebut pasal ni. Tapi kita dah ingat nak catat molek, bukan ngaji kitab ni. Cari catatan tu tak jumpa. Tapi memang ada sebut. Tengok kata. Imam Al-Bukhari telah menyebutkan nasab Nabi hingga ke moyang Nabi yang bernama Adnan. Bila menyebutkan senarai panjang itu di dalam bab pengutusan Nabi SAW seperti berikut. Tengok tu. Muhammad ibnu Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr. Tu Fihr yang disebutkan di atas dia, Fihr. Tu tengok ejaan Arab dia tu. Bukan fa ra. Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Ni nama nasab bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu tengok yang disebut ayat atas tu. Ayat tasil nasabuhu bi Ismail bin Ibrahim. Tu. Alaihi massalamu, keturunan siapa? Keturunan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni siapa kepada Nabi Ismail. Siapa ke Nabi Ismail bin Ibrahim. Siapa kepada Nabi Ibrahim. Sebab tu kita selawat. Antara selawat yang paling afdal, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Tu baca dalam tahiyat. Jadi kita tengok silsilah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat buku tu buku rema. Buku rema tu baca boleh tahu bab sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasa nak minjang lagi. Buku sebab hamba baca tengok tu molek, buku lama. Buku lama dan detail. Memang detail sungguh, cerita bab penyusuan Nabi, cerita bab keturunan. Pusat tebal tu. Tak tahu berapa lama boleh baca. Lagi jual kedai baca. Buka baca. Sehari tahu. Sebab cerita pasal silsilah sampai Nabi Ismail. Sebab dia tengok ayat ada peta. Ayat kan ada peta.
Panggil apa? Rajah, peta minda. Peta minda tu nampak silsilah Nabi SAW. Dan silsilah baginda Nabi Muhammad SAW ni daripada mari daripada Nabi Ibrahim. Nabi Ismail bin Ibrahim. Dekat buku tu ada. Dekat buku ngemi tu ada. Bahasa Melayu boleh baca. Nabi Ibrahim berkahwin dengan siapa? Siti Hajar dan Siti Sarah. Siti Sarah ni belah ni, Siti Hajar belah ni. Siti Sarah tu keluar siapa dia? Nabi Ishaq alaihi salam. Hak kahwin Nabi Ibrahim kahwin dengan Siti Hajar ni keluar boleh Nabi Ismail. Daripada Nabi Ismail ni lah turun Adnan, Mu'iz, Nazar, Mudar, tak disebut tadi mana dia? Ilyas, Ilyas, Mudrikah, Khuzaimah, Kinana, Nazar, Malik, Fihr. Atas tu Fihr mana dia? Lepas tu Ghalib. Lepas tu Lu'ai. Lepas Lu'ai Ka'ab. Lepas Ka'ab Murrah. Lepas Murrah Kilab. Lepas Kilab Qusay. Lepas Qusay Manaf. Lepas Qusay Abdul Manaf. Naik lagi Hashim. Naik lagi Abdul Muttalib. Abdul Muttalib barulah jumpa Abdullah. Ayah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tengok pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari tu, ambil daripada bawah. Daripada bawah. Dekat Adnan tu, Adnan tu lah mari daripada Nabi Ismail alaihi salam. Adnan naik pas atas tu. Adnan, Ma'di, Nizar, Mudar. Tu. Siapalah ke atas tu? Bin Abdullah. Abdullah ni kahwin dengan ibunda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namanya sebut apa? Aminah. Aminah. Baru dapat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau tengok pada pak saudara Nabi, antaranya adik-beradik daripada ni Abdullah ni. Siapa dia? Saidina Hamzah, Saidina Abbas. Lagi ingat sebutlah Abu Lahab. Abu Lahab je dah tu. Abu Talib, hak yang Nabi kasih. Tara pak saudara hak yang duk cana sangat, duk kata anak butir lah kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk jaga sangat. Walaupun sedap memang. Sehingga kasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, dia mendoakan, minta doa dengan Allah Taala supaya ni Abu Talib ni beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi innaka la tahdi man ahbabta. Tengok. Tengok dalam Nabi Ismail bin Ibrahim, ayat kata dia nombor 2 tu. An Wasilah bin Asqa'i yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innallaha astafa Kinanah min waladi Ismail wastafa min Kinanah Quraisyan wastafa min Quraisyin bani Hashimin wastafani min bani Hashim. Rawahul Muslim. Daripada Wasilah bin Al-Ashqa berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Taala memilih, Allah Taala sendiri yang memilih Kinanah dari kalangan anak Nabi Ismail. Dari kalangan anak Nabi Ismail. Tengok dalam kitab tu ada tak? Bagi. Kitab tengok tu. Muka depan ni. Cakap muka depan ni. Ada. Tengoklah tu. Ada tu. Kalau tak ada apa boleh cari kat lain pula, boleh rujuk pelan-pelan rujuk sini.
dan memilih Quraisy dari Kinanah, dan memilih Bani Hashim dari Quraisy, dan memilihku dari Bani Hashim. Tengok bawah tu, Nabi mempunyai nama yang banyak. Sebab apa? Sebab apa Nabi mempunyai nama yang banyak? Tu nak menunjukkan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan nama yang paling masyhur ada 5. Ada berapa? Ada 5. Tengok dia tu. Ada hadis daripada An Jubair bin Mut'im. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, li khamsatu asma'in, ana Muhammadun, wa ana Ahmad, wa ana al-mahi alladhi yamuhullahu biyal kufr, wa ana al-hashir alladhi yuhsyarun nasu ala al-qadami, wa ana al-aqib. Rawahul Bukhari. Kenapa? Daripada Jubair bin Mut'im berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, belakang dia. Tengok belakang dia. Aku mempunyai 5 nama, dan aku adalah Muhammad, Ahmad, Al-Mahi. Al-Mahi apa? Yang Allah hapuskan kekufuran denganku. Mari ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia hapuskan kekufuran dengan Nabi. Al-Hashir, yang dikumpulkan seluruh manusia di belakang kakiku, dan aku adalah Al-Aqib, yang terakhir. Tu. Tengok Al-Hashir. Al-Hashir ni dia kata dikumpulkan seluruh manusia di belakangku. Kaki Al-Hashir ni yang dikumpulkan seluruh manusia. Tempat pengumpulan manusia tu dipanggil mahsyar. Tempat padang mahsyar, dikumpulkan di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manusia ni dikumpulkan seluruh manusia di belakang kakiku. Nabi kata, dan aku adalah Al-Aqib, yang terakhir. Tengok daripada Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, Al-Hashir, orang yang dikumpulkan seluruh manusia di belakang kakiku ni. Kita bila dia pada mahsyar lagi, kenapa kita nak syafaat? Nak dapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di pada hari pembalasan lagi, hari pada mahsyar lagi, esok-esok lagi. Dan aku adalah Al-Aqib, yang terakhir. Tak ada dah. Selepas ada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak ada dah yang lain. Di dalam hadis yang lain disebutkan seperti berikut. Samaitukal mutawakkil laisa bifadhin wala ghalidhin wala jafin wala sakhabin bil aswaqin wala yuqabilu sayyiati bisayyi'ah walakin ya'fu wa yasfahu. Aku namakan kamu dengan nama Al-Mutawakkil. Kenapa? Yang kuat. Yang kuat tawakal dia. Yang kuat tawakal. Ada orang nama Mutawakkil. Tak ada mengenai Mutawakkil. Kamu bukan orang yang keras. Wala ghalizin wala jafin. Bukan keras, tebal dan kasar hati. Kamu juga tidak menjerit-jerit di pasar. Bukan jerit-jerit, jenis jerit-jerit di pasar. Sallallahu alaihi Muhammad. Suka abang. Dah apalah ni. Sallallahu alaihi Muhammad. Dah padang dengan Nabi. Padanglah kita ni nak jerit di pasar pun kita berhajat kepada Nabi. Apa dah? Kita jerit di pasar pun bukan benda tu sampai benda apa? Kita panggil orang nak beli barang kita. Takkan ikan kakak ikan air ada. Mesti panggil kuat di pasar. Tapi Nabi tak gitu. Nabi tak gitu. Suka abang. Kamu juga tidak menjerit-jerit di pasar dan tidak membalas keburukan dengan keburukan. Ni wayah ni. Membalas keburukan dengan keburukan. Orang tumbuk kita kan nak lock saja. Mesti yang nak tumbuk mula. Allah. Tumbuk.
Mesti nak faham mula. Dan meroyak orang ni. Pergi. Tak payah bawa orang ramai. Sesama se. Kita wahyu sesama se. Contoh. Nabi Daud. Tengok tu. Membalas keburukan dengan keburukan. Nabi tak gitu. Membalas keburukan tu dengan doa. Nabi doa. Kita tak dah. Orang dah wis kenal. Maki amung macam ke kenapa? Orang tak lagi kenal. Tak tahu benda tu dia kalik dah lain ke? Tak tengok. Payah ni nak buat tidak membalas keburukan dengan keburukan. Tengok sebab tu kena baca pasal Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tetapi kamu memaafkan dan melupakan kesalahan orang terhadapmu. Allah ayah. Barang payah. Barang payah. Kita nak tumpah ni dengan Nabi. Boleh Nabi, kita jumpa Nabi dalam mimpi tu. Allah. Dah tahu dah. Kalau kata tahun 2024 ni, selama hidup 38 tahun, 40 tahun. 2024, mimpi jumpa Rasulullah. Itu tahun yang terbaik. Boleh jadi tahun yang terbaik. Kenapa? Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Tengok, tetapi kamu memaafkan dan melupakan kesalahan orang lain. Itu kesalahan orang terhadapmu. Nak memaafkan mudah tak? Payah. Memaafkan melupakan kesalahan. Dasar kata tengok tu orang, tengok mutu. Biar pot dara dia naik, tengok mutu. Mutu ni dah. Anak dara dia tu bahang mutu aku dulu. Tengok mutu dia. Ingat kesalahan orang lain. Kat sekolah ni pagar ni. Dia ni panjat atas pagar tu, jet atas belakang aku pagar ni. Ingat. Nak rayaknya Nabi dah gitu. Kita ingat kesalahan orang lain terhadap kita. Ingat tu dengan sakit hati. Kalau ingat buat cakap saja-saja, tu lain. Duduk dalam keadaan memaafkan dah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Salah satu cara nak lembutkan hati supaya kita mudah maaf orang lain. Ni nak kita praktik lah, Barang payah, kalau teringat payah. Banyakkan selawat. Hari tu, ni hak berlaku pada diri kita sendiri. Nak marah sungguh orang tu. Allah nak marah. Tapi, ambil air mayang ke menapa? Ambil mayang je tak mayang pun. Ambil mayang je dah. Ambil mayang kalau panas nak marah. Buka telefon. Tekan kat Instagram. Video yang pertama. Kita tekan. Dengar video cerita tengok bak air terjun gitu keluar. Tapi cerita kenapa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Luruh. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Tak reti nak ayat benda rasa gini, tak reti. Kecuali lalui. Tapi nak ayatnya kenapa? Dengan selawat. Kehebatan selawat. Masa tu guna kata marah cukup mana nak marah. Tapi tak tahu buka telefon, buka Instagram masa tu, tekan video tu. Bukan kata nak scroll biasa je. Karenanya nak ingat lupakan kesalahan dia ni. Nak marah ke orang ni, nak lupa ni, nak memikir. Rupanya tekan video yang pertama tu cerita salawat. Dengar masa tu salawat ni. Salawat Nurul Mubin. Lepas pada tu tekan scroll pula. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cerita bab kelebihan selawat. Allah masa tu. Selawatlah. Alhamdulillah. Allah Taala bagi lembut. Bagi lembut. Tak cara sudah. Ana ayatnya selawat bukannya hak kita tu, kita ada benda selawat tu. Kehebatan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada dah Nabi dia, tak ada dah, tapi roh dia hidup.
Tu nak hidupkan Nabi dalam hati kita, banyakkan selawat. Banyakkan selawat. Dah marah kita memang biasa, memang kita ada nafsu. Kita bukannya arif billah. Kita ni bukan orang yang salik lagi, orang murid lagi. Tapi jangan tinggal selawat. Jangan tinggal selawat. Lazimi selawat. Di dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-45 dan ke-46, Allah Ta'ala menyebutkan 6 nama Nabi SAW. Ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi bi'idnihi wa sirajan munira. Wahai Nabi, sesungguhnya kami utuskan kamu sebagai saksi, pembawa berita gembira dan berita menakutkan. Berita menakutkan ni bukan ngusik macam gatu benda tak. Berita yang menceritakan ancaman supaya yang menakutkan tu menambahkan takut kepada Allah SWT. Lalu dalam kurungan disebut menakutkan ancaman. Ancaman tu yang menakutkan kita kepada Allah SWT. Dan kamu sebagai penyeru. Kamu siapa? Nabi Muhammad SAW sebagai penyeru ke jalan Allah dengan izinnya dan sebagai lampu yang bercahaya. Allah. Nabi ni umpama sebagai lampu yang bercahaya. Habis kita ni boleh buat lagu set ni rasa. Waksa qasidah. Waksa qasidah. Lagi bila Maulid bulan 6 cari musik seorang. Iji ke, Pak Usuk ke, bawa qasidah ni. Bekat ni kita khulasah Nurul Yakin. Mi wak liri ke PG bawa. Pak Usuk bawa. Apa? Kita zahirkan tanda kecintaan Nabi tu melalui pengajian kita ni pun buat selagu. Bukan lagu, qasidah lah, qasidah. Bagi pula ke Ustaz Said Matin bawa. Mak rata bawa. Tiap-tiap hari dapat pahala. Tiap-tiap hari dapat. Kalau saya mati tak bawa sini pun bawa di masjid lain. Kata bawa. Hak yang kita tulis. Dapat. Mudah-mudahan dapat. Tengok Abdul Muttalib. Ni hasil kita pasal Toki Nabi. Toki Nabi. Indonesia kata dia kakek. Kakek. Mempunyai 10 orang anak lelaki dan 6 anak perempuan. Ni tadi pak dara Nabi. Al-Haris Al-Zubair Hajjal Dirar Al-Muqayyim Abu Lahab. Tu pak dara Nabi Abu Lahab. Ataupun dalam kurungan tu tulis Abdul Uzza. Tu Al-Abbas, Hamzah, Abu Talib dan Abdullah. Tu Abdullah last sekali. Ayah Nabi ni last sekali. Dan anak perempuannya, siapa dia anak perempuannya? Anak perempuan bagi Abdul Muttalib ni. Anak perempuan bagi Abdul Muttalib ni. Pula bernama Safiyah. Safiyah, mak saudara Nabi. Ummu Hakim Al-Baida, Atikah, Umaymah. Safiyah Ummul Hakim Al-Baida tu Safiyah Ummul Hakim Al-Baida tu dua. Atikah Umaymah Arwah Barrah cukup 6. Buat koma sikit dekat tu. Takut tukar. Dan Datuk Nabi adalah manusia yang menggali semula telaga Zamzam yang tertutup selepas zaman Nabi Ismail alaihi salam. Tu kisah ni dan kita tengok minggu depan kisah bagaimana Toki Nabi, Datuk Nabi, manusia yang menggali semula telaga Zamzam selepas tertutup. Macam mana kisah dia tu? Dia mepi untuk menggali balik telaga Zamzam. Tengok balik yang berkenaan dengan Toki Nabi tadi. Toki Nabi tadi. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab.
Lalu hari ni, pengajian hari ni target. Nak ingat siapa mana. Oh, sebelum ni kita ingat Abdullah. Ada apa? Tak apa hari ni target. Aku nak ingat siapa dekat Hashim. Lepas tu esok ingat siapa Kusoi. Lepas tu ingat siapa Kilab. Ingat siapa lah dekat Adnan. Siapa dekat Adnan. Adnan tu naik kata Nabi Ismail. Nabi Ismail. Kalau nak tengok balik, kalau kelas Ustaz Ali awal tu, rakaman siri yang keempat saya di Jabat Agama, Ustaz Ali yang disebut pasal ni. Nanti minggu depan, insya-Allah ada rezeki, cerita pula berkenaan dengan Ma'ad ni siapa, Nizar ni macam mana, Mudar ni macam mana, Kilab, Ilyas. Kilab ni daripada perkataan kalbun, anjing-anjing kan, anjing. Jamak dia kilabun. Dah takkan toki anjing. Toki Nabi anjing. Dah. Kilab tu adalah nama gelar kepada toki Nabi yang kelima. Betul. 1, 2, 3, 4, 5. Betul, yang kelima. Toki Nabi yang kelima ni dia gelar kilab. Sebab apa? Nama dia berapa? Nama dia Hakim. Hakim. Dan kita ingat ni pasal kena dengan nama kita. Kilab ni digelarkan kilab sebab Hakim ni biasa dia pergi buru, pergi memburu menapa, dia bersama dengan anjing-anjing dia. Sebab tu dak lekat nama Hakim. Dia lekat orang ketika zaman dia tu dipanggil kilab. Bukan toki Nabi ni nama dia anjing. Bukan nama dia anjing-anjing, nama dia Hakim. Nama dia Hakim. Setiap kali dia pergi buru, dia bawa bersamanya anjing-anjing. Kalau jumpa depan tu, ada Hakim ni bersama dengan kilab. Pergi depan tu sikit, jumpa Hakim ni bersama kilab dengan anjing-anjing. Sebab tu dia lekat nama kilab. Dan Mudar ni antara toki Nabi ketika zaman tu, dia paling smart sekali. Ada disebut dalam nanti kita tengok sekitab tu masuk Isra. Sekitab tu cerita pasal toki Nabi. Sebab apa? Ma'ad ni ada belaka dalam tu. Insya-Allah minggu depan kita baca dan kita sebut. Kita sebut. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Minta maaf banyak sekiranya ada kekurangan dalam penyampaian saya ni dan penambahan royak dalam royak kita pun sama-sama belajar, sama-sama ulang kaji, sama-sama ngaji. Nak menapa? Nak kepada kasih sayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nak kepada syafaat baginda, nak kepada pandangan rahmat Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina siratikal mustaqim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi